سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah boleh dengar insya-Allah. Pada kali ini kita sekali lagi bertemu untuk seminar ulum syarak untuk membincangkan beberapa fasa, beberapa tempoh masa yang telah dibahagikan oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan. Alhamdulillah kita di Jordan ni sebenarnya kalau Universiti Yarmouk besok hari terakhir untuk para pelajar menghadapi peperiksaan akhir lah untuk SEM ni kan. Alhamdulillah baru habis malam. Jadi insya-Allah ala kulli hal kita mengharapkanlah kan, mungkin doa-doa daripada Jepun untuk doakan kami berjaya untuk mumtaz untuk ummah di sini kan. Kita mulakan perbincangan kita hari ini dengan satu gambaran umum tentang kita akan bincangkan fasa kitaran fiqh dalam 4 fasa. Kalau sebelum ni kita dah belajar dalam 1 dan 2, ni hari ni kita akan cerita 4 fasa, dan fasa ni tak panjang lah. Maksudnya bukan fasa ni tak panjang dari sudut masa dia panjang, tapi dari sudut huraian yang diberikan oleh Abdul Karim Zaidan. So kita boleh bincang sekaligus. Okey. Fasa pertama fasa zaman Nabi SAW kan. Yang kedua zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, dan yang ketiga ialah fasa ini bermula pada hujung zaman Khulafa' Ar-Rasyidin tahun 41 Hijrah sehingga awal kurun kedua Hijrah sebelum kejatuhan kerajaan Umayyah. Fasa ketiga, dia punya timeline dia. Fasa keempat seterusnya ialah fasa-fasa ni bukan apa ya, fasa-fasa ni dibahagikan oleh Abdul Karim Zaidan. Nak bagi tahu perkembangan ataupun apa yang berlaku pada hukum fiqh pada waktu-waktu ini. Dia bahagikan. Fasa keempat ialah awal kurun kedua. Ini bila berakhirnya fasa ketiga masuk fasa keempat, awal kurun kedua sehingga pertengahan kurun keempat. Kurun ada 2 itu, silap. So yang kemudian ialah fasa kelima, akhir fasa keempat sehingga jatuhnya Baghdad pada tahun 656 jatuhnya Baghdad. Dan fasa yang terakhir ialah selepas jatuhnya Baghdad sehingga sekarang, hingga hari ini kan. Abdul Karim Zaidan masukkan sekali kita punya apa orang panggil waktu yang kita tengah hidup sekarang ni dalam fasa kitaran fiqh untuk kita bincangkan. Okey. Kita akan pergi pada fasa ketiga. Dalam fasa ketiga ataupun fasa yang kita kata daripada lepas zaman Khulafa' Ar-Rasyidin tu, dan pada awal kurun ataupun pada awal kurun kedua, zaman-zaman sikit lagi nak jatuh, sikit lagi nak habis zaman Umayyah. Dan pada ketika ini fasa ketiga ini kita boleh bincangkan dengan 3 gambaran ataupun 3 perkara besar yang berlaku sepanjang zaman ini, sepanjang fasa ini. Pertama ialah perluasan perbincangan fiqh dan banyaknya perbezaan pendapat. Makin berkembang. Fiqh dulu mungkin cerita tentang fiqh-fiqh yang sempit ataupun yang tak banyak khilaf, tak banyak masalah. Kali ini banyak. Ada banyak masalah dibincangkan, ada banyak pendapat kan. Dan kemudian yang kedua ialah tersebar luas periwayatan hadis sebab dan kesannya. So hadis juga berkembang dengan banyaknya jalan-jalan periwayatan. Ada daripada si A, ada daripada si B, ada daripada si C. So berkembang periwayatan hadis tu. Yang ketiga lahirnya madrasah Ahlul Hadis dan madrasah Ahlul Ra'yu. Ada dua cara fikir ataupun manhaj ataupun sistem yang lahir pada fasa ni. Satu Ahlul Ra'yu, satu lagi Ahlul Hadis. So kita akan tengok satu-satu.
perluasan perbincangan fiqh dan banyaknya perbezaan pendapat. Bagaimana ataupun kenapa pada zaman ini kita katakan banyak ataupun fiqh mula berkembang. Fiqh mula berkembang. Ada beberapa sebab yang dibawakan dalam buku ni. Yang pertama ialah ulama kita bertebaran. Ulama orang Islam ataupun para sahabat, tabi'in, mungkin para fuqaha, kan? Para sahabat dan tabi'in, fuqaha, mereka mula keluar daripada negara ataupun mula keluar daripada Mekah dan Madinah. Mereka pergi kepada negara-negara Islam yang lain. Dan ini satu, kalau kita sebelum kita nak pergi jauh lagi, ini ialah satu pemahaman yang sangat baik yang membezakan kita dengan mereka. Ataupun inilah juga pemahaman yang berlaku pada orang tua-tua kita dulu, orang Melayu zaman dulu. Bagaimana mereka memahami pentingnya untuk Islam ini disebarkan. Bukannya hanya untuk kita dapat seorang-seorang. So diorang ni kalau nak dikirakan tempat yang terbaik, Mekah, Madinah, nak dikirakan solat dapat pahala paling banyak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi mereka melupakan seketika ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT untuk memastikan dakwah ini atau untuk memastikan Islam ini terus kekal tersebar pada orang lain. Okey. Ulama bertebaran. Jadi bila ulama bertebaran, setiap ulama ataupun setiap sahabat, setiap fuqaha itu, setiap faqih itu, mereka ni bukannya ada pada satu mustawa ataupun satu level yang sama. Mereka ni ada seorang, mungkin kita kalau dalam satu kelas pun, kita dengan kawan kita ataupun Ana dengan Suhaib, mungkin Suhaib power sikit at math, kan? Dia dapat 95. Ana dapat 80 je ataupun 40 je. So setiap orang berbeza. Jadi bila mereka keluar untuk berdakwah ni, dengan tahap ataupun dengan kemampuan mereka, dengan pemahaman mereka, dengan hafalan mereka yang berbeza, so berlaku luasnya perbincangan dan banyaknya perbezaan pendapat. Ada hadis yang sahabat ni tahu, ada hadis yang para tabi'in ni tahu, ada hadis yang orang ni tak tahu, orang ni je tahu, kan? Dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah sebab kenapa juga berlaku perluasan perbincangan fiqh dan banyaknya perbezaan pendapat pada ketika ini ialah sebab kita nak berijtihad. Para fuqaha nak berijtihad dengan syura. Nak berijtihad dengan syura tak boleh dah. Tidak logik pada ketika ini. Sebab apa? Sebab mereka ni dah duduk berjauh-jauhan. Seorang dah dekat China, seorang dah dekat India, seorang dah dekat Tanah Melayu mungkin, seorang dah dekat Yaman, seorang masih lagi di Mekah, di Madinah. So para fuqaha nak berkumpul untuk mereka berijtihad dan melakukan syura supaya hasilnya sama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. So mereka dah berjauhan, dia tak boleh melakukan ijtihad secara syura dengan syura. Maka ijtihad yang mereka lakukan ialah ijtihad pribadi berdasarkan kemampuan pemahaman Islam mereka, pemahaman agama Allah ini. So mereka akan berlaku, maksudnya kat situ berlaku perbincangan fiqh yang lebih luas. Berlakunya perbezaan pendapat antara satu sama lain. Kemudian negara yang didiami oleh fuqaha. Fuqaha tadi bertebaran luas, bertebaran kat muka bumi. So ada yang tercampak dekat negara Rusia kata, ada yang tercampak dekat negara China, ada yang tercampak dekat Indonesia. So setiap negara yang mereka duduki ini mempunyai adat ataupun cara hidup ataupun budaya yang tersendiri. Setiap budaya orang Cina, budaya negara Cina, adat negara Cina lain dengan adat negara India. Adat negara Indonesia lain pula dengan adat negara Vietnam. So setiap yang berlaku ataupun setiap adat-adat ataupun gaya hidup yang berlaku itu diraikan oleh fuqaha, oleh para sahabat dan tabi'in untuk mengeluarkan hukum. So diberlakulah perbezaan pendapat dan perbincangan kat situ. Seterusnya, sebab juga berlaku perluasan perbincangan ialah masyarakat ataupun orang biasa yang berada di negara, yang tadi sahabat-sahabat tabi'in datang kat negara mereka tu, orang kat negara tu, mereka sikoh dengan ulama negara itu. So mereka mereka berpegang dengan pendapat yang ada daripada ulama di negara itu. So dekat situ berlaku perbezaan pendapat. Ulama ni, ulama di India kata lain, ulama di Jepun kata lain, ulama di Korea kata lain. So berlaku pendapat kat situ dan akhirnya berlaku perluasan perbincangan fiqh dan perbezaan pendapat yang pelbagai. Okey.
Seterusnya. Juga pada fasa ketiga ini berlakunya tersebar luas periwayatan hadis, sebab dan kesannya. Berlaku jalan periwayatan hadis tu ada pelbagai, semakin pelbagai. Sebab dia ialah fuqaha sudah berdebaran dan mereka menyampaikan hadis untuk menjawab soalan ummah yang pelbagai juga memerlukan kepada pencarian hadis. So ulama dah pergi di negara berbagai-bagai negara, mereka pun menyampaikan hadis dengan pelbagai, dengan periwayatan mereka. So ada banyak periwayat. Ni daripada si A, yang ni daripada si B, yang ni daripada si C, kan. Kemudian sebab apa juga berlaku banyak periwayatan hadis ialah bila mereka berada di negara itu, so diorang ni nak jawab soalan-soalan permasalahan-permasalahan yang berlaku kat negara tu. So mereka ni masalah-masalah yang berlaku di negara tersebut, contohnya masalah-masalah yang berlaku di negara Jepun tak ada dekat tempat asal mereka. Mungkin mereka datang daripada Mekah dan Madinah. Oh, masalah ni tak pernah berlaku dekat Mekah dan Madinah. So mereka perlukan hadis-hadis untuk kita cari. Macam mana kita nak selesaikan masalah yang berlaku kat Jepun ni? So diorang cari hadis-hadis untuk selesaikan masalah yang berlaku di Jepun ini. So daripada situ mereka mencari hadis dan akhirnya menyebabkan periwayatan hadis tadi tersebar luas dan berkembang. Itu sebab dia. Itu sebab macam mana periwayatan hadis tu boleh jadi makin banyak. Okey, seterusnya. Kesan apabila riwayat ataupun periwayatan hadis ini terlalu berkembang luas. Ada 4 kesan. Pertama, perkembangan hukum dan istinbat hukum dari sunnah. Hukum berkembang. Hukum banyak hukum kita ketahui. Dan kita pun nak istinbat hukum bila berlaku periwayatan hadis, banyak hadis ataupun banyak hukum-hukum yang boleh diistinbat ataupun boleh boleh kita keluarkan. Kita nak keluarkan hukum tu daripada hadis-hadis tadi sebab kita ada banyak hadis yang kita dah cari. Yang kedua ialah masalah juga kesan dia yang berlaku ialah banyaknya hadis palsu. Orang-orang yang tak suka dengan Islam, bila keadaan periwayatan hadis ni dia nampak berkembang, Islam makin bercerita tentang hadis ni, hadis tu, mencari hadis itu dan ini, akhirnya mereka membuat hadis-hadis palsu yang banyak. Banyak hadis palsu. Kemudian kesan yang ketiga ialah bila hadis palsu banyak cabaran. Ulama nak kena tengok dulu. Kalau ni ada hadis ni, terus je kita boleh keluarkan daripada hadis ni, hukum dia ialah sekian. Tapi hadis ni bila masalah orang buat hadis palsu, kita kena tengok dulu. Ni hadis kita dapat ni hadis sahih ke ataupun hadis maudhu' ke, hadis yang betul ke, hadis tipu ke, daripada siapa, sikoh tak orang yang meriwayatkan hadisnya. So menjadi lambat sikit ataupun menyusahkan sedikit dan memberi cabaran sedikit kepada ulama untuk keluarkan hukum pada keadaan itu kan. Yang seterusnya kesan dia penipuan. Orang yang nak menipu ni, agama Allah ni biasa Allah jaga kan. So inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala yang turunkan Quran dan Allah Taala akan jaga, dan agama ini Allah Taala akan jaga. Penipuan itu tidak berjaya. Ulama beberapa ataupun ramai ulama yang berjaya mendedahkan, okey, ini ialah hadis yang sahih, ini ialah hadis yang tipu. So orang boleh tahu dan akhirnya penipuan itu kurang berjaya. Namun tapi masih juga ada hadis-hadis yang palsu sampai. Sebab dia terlalu banyak, mungkin ada ulama lepas pandang dan sebagainya. Tapi ala kuliah penipuan itu secara total tak berjaya kan. Sebab ulama letak balik, okey, ni hadis yang ulama boleh letak, boleh kesan. Orang yang alim boleh kesan, okey, ni adalah hadis yang tipu, hadis dengan ilmu ilmu rijal dan sebagainya kan. Okey. Seterusnya. Lahirnya madrasah pada zaman ketiga ataupun fasa ketiga ini, lahirnya madrasah Ahlul Ra'yu, Ahlul Hadis dan madrasah Ahlul Ra'yu. Lahirnya dua cara fikir, dua manhaj, dua sistem. Satu sistem Ahlul Hadis, kedua sistem ataupun madrasah Ahlul Ra'yu. Okey, apa beza Ahlul Hadis? Ahlul Hadis ni ialah orang yang berhenti ataupun tawakuf bila pada sekadar nas.
Bila nas datang macam tu, kan, dia berhenti terus. Okey, nas kata sekian-sekian, ambil dan berhenti terus. Kan, macam ayat-ayat yang biasa orang kalau nak senang tak contoh dia, yadullah fawqa aydihim. Ulama ni kata, geng-geng ahlul hadis kata okey, yadullah tangan Allah. Ya, kita berhenti tangan Allah. Tangan Allah macam mana? Tu dia tak bincang. Ya, Allah kata tangan dia. Tapi orang ahlul ra'yu, misal kata, ahlul ra'yu mereka memahami hadis atau memahami nas, memahami Quran dan sunnah dan mencari makna di sebalik nas itu. Contoh dalam tadi ayat tadi, yadullah, mereka mencari apa? Kenapa Allah katakan tangan? Sedangkan Allah ini tidak pernah sama pun dengan kita. Allah tak akan sesekali sama dengan makhluk. Allah Khalik tak akan sesekali sama dengan makhluk. So, tapi kenapa dalam ayat Quran Allah kata yadullah? So, mereka mencari makna. Makna apa di sebalik yadullah dan mereka letak kekuatan, kuasa Allah SWT sebagainya. Itu perbezaan antara ahlul hadis dan ahlul ra'yu. Okey, asas perbezaan dua madrasah ataupun dua cara fikir ni ada dua asas dia. Yang satu, yang pertama ialah daripada sudut pengambilan pendapat itu. Pengambilan pendapat. Ada ataupun ahlul hadis, mereka tidak terima untuk, mereka tidak bersetuju ataupun mereka tidak akan ambil makna-makna ataupun sebab-sebab daripada nas ni. Mereka akan sentiasa berhenti. Kerana apa? Kerana mereka takut salah tafsir ayat itu ataupun maksud nas tu. Mereka tak nak. So bila Allah kata macam tadi kita, yadullah, Allah kata yadullah. Settle. Dia tak nak tafsir. Ni jadi ni kerana apa? Kerana takut salah. Kerana ini ialah ayat Allah SWT, bukan boleh tafsir suka hati. So mereka takut salah. Nas datang sekian, berhenti terus pada setakat tu. Tapi ahlul ra'yu, mereka ambil, cari makna dan sebab. So mereka cari kenapa, cari. Mencari supaya boleh apa? Boleh membina boleh membina ataupun menjawab masalah-masalah baru dengan makna ataupun dengan sebab yang dia dapat daripada nas tadi. Yang kedua ialah mengklasifikasikan masalah berdasarkan pencarian makna dan sebab tadi. So ahlul ra'yu ni bila mereka ni tahu makna ataupun apa yang nak disampaikan sebenarnya daripada nas ni, apa maksud nas ni, apa sebab dia sekian-sekian. So masalah-masalah baru mereka boleh selesaikan. Masalah-masalah baru. Okey. Contohnya lagi kan. Kalau orang-orang yang ahlul hadis, cerita dalam buku ni ada satu ahlul hadis ditanya tentang masalah sekian-sekian yang tak ada nas dalam masalah tu. Dan dia kata, okey, aku tak nak berfatwa tentang benda yang tak ada dalam nas. Aku tak nak cakap apa. Biar je. So dia orang ambil sampai tu. Kalau ahlul ra'yu ni, mereka ni boleh membuat ataupun mereka ni dipanggil satu istilah fiqh iftiradi. Kalau kita fiqh iftiradi ni apa orang panggil fiqh andaian. Fiqh andaian. Iftiradi ni fiqh andaian. Misal kata apa benda yang belum berlaku lagi, tapi dia fikir mungkin akan berlaku satu masa sekian dan dia dah cari dah hukum. Sebab apa? Sebab mereka tahu apa maksud nas tu. Mereka tahu apa sebab nas tu. Kenapa benda ni jadi halal, kenapa benda ni jadi haram. So ahlul ra'yu mereka membuat fiqh yang waqi'i, fiqh yang iftiradi, yang andaian, dan dia orang boleh tahu. So bila nanti akan datang, untuk generasi akan datang, bila masalah ni berlaku, dah ada dah hukum hakam yang ahlul ra'yu letakkan. Kalau ahlul hadis tadi, dia tak adalah sebab benda tak berlaku, so dia tak ada. Okey. Ahlul hadis ni, kebanyakannya mereka ni, ahlul hadis ni golongan-golongan yang berada di Madinah dan Tanah Hijaz lah. Golongan kat situ. Ahlul ra'yu ni ialah orang-orang di Kufah dan Iraq. Okey, kenapa kita nak cerita kenapa ahlul hadis ni banyaknya berada di Madinah dan Tanah Hijaz? Kenapa ahlul ra'yu ni banyaknya di Kufah dan Iraq?
Dia kat sini tidak kita nafikan bahawa ada je ulama-ulama ahlul ra'yu kan, yang duduk di Madinah dan Hijaz. Dan mereka ni diiktiraf sebagai ulama. Tapi disebabkan dia ni ialah ahlul ra'yu, so dia digelar dengan gelaran ar-ra'yu lah kan, orang yang ambil ataupun mencari makna dan nas, makna dan sebab nas tu kan. Ada juga orang yang ahlul ra'yu ataupun ahlul hadis yang duduk di Kufah dan Iraq kan. Dan dia juga merupakan ulama yang kita guna pakai kan, yang orang di situ guna pakai. So dia tak ada masalah pun. Cuma kat sini kenapa dia boleh jadi berbeza, ataupun kenapa yang di Madinah dan Hijaz banyaknya ahlul hadis, kenapa di Kufah dan Iraq banyaknya ahlul ra'yu. Ada beberapa sebab. Yang pertama ialah mereka ini terkesan dengan cara pemikiran syekh mereka kan. Kalau di Mekah ataupun kalau di Madinah kan, orang-orang ahlul hadis, mereka mereka terkesan dengan syekh mereka, contohnya Abdullah bin Umar kan. Cara fikir, cara manhaj yang dibawa oleh Abdullah bin Umar. Kalau orang-orang yang di belah Kufah pula, mereka terkesan dengan cara ataupun style yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud. So perbezaan antara Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Mas'ud membuatkan berlakunya dua cara fikir tadi. Berlakunya ada ahlul hadis dan ahlul ra'yu. Itu sebab dia. Yang kedua ialah banyaknya hadis ataupun banyaknya tinggalan-tinggalan fiqh di Madinah. So dekat situ, bila di Madinah banyak hadis ataupun hadis memang diturunkan di Madinah, so orang tahu kenapa sebab urut hadis, dan ada banyak kesan-kesan fiqh dekat situ. Memang asalnya daripada situ. So daripada situ menyebabkan mereka ini tidak perlu pun kepada nak cari sebab kenapa sekian-sekian. Mereka dah tahu dah. Dan juga banyak kesan. Semua orang dah kata ni haram, semua orang dah kata ni halal. So dia tak payah nak fikir susah-susah. Memang dah ada dah kat situ. Kalau kita pergi dekat Kufah pula, mereka ni jauh daripada Mekah benar. So tak banyak hadis yang diketahui, tak banyak kesan-kesan fiqh yang diketahui. So mereka ni perlu kepada pencarian makna dan sebab supaya mereka boleh settlekan masalah di tempat dia orang pula. Okey. Okey, yang seterusnya ialah penulisan pada fasa ketiga ni kan. Pada fasa ketiga ini kita dapati ataupun Abdul Karim Zaidan kata dia tidak berlaku sembarang penulisan. Penulisan hadis ke ataupun apa-apa, tak ada catatan hadis, kitab hadis apa, tak ada penulisan pada zaman ni. Kalau ada pun ialah arahan daripada Umar Abdul Aziz untuk kepada pekerja dia untuk menulis hadis-hadis Nabi SAW, supaya kerana Umar Abdul Aziz dia takut nanti bila ulama makin lama makin pergi, makin meninggal, so nanti hadis-hadis ni kalau kita tak sempat bukukan akan hilang begitu saja kan. Hilang ulama-ulama dan kita tak sempat bukukan, generasi akan datang, orang Islam akan datang tak tahu pun hadis Nabi SAW. Okay, so Umar Abdul Aziz suruh, dan pada zaman ini belum lagi dibuat, tak buat pun arahan Umar Abdul Aziz tu. Okay. Seterusnya kita tengok pada fasa keempat. Fasa keempat tadi kita kata fasa daripada kurun kedua hijrah sehingga ke kurun pertengahan kurun keempat, tahun 300 lebih tu kan. Dan pada masa ini ialah masa yang lahirnya ramai jenis-jenis fiqh. Dalam istilah hukum disebut jenis-jenis fiqh. Ramai orang yang sangat hebat, orang yang sangat pandai, yang mempunyai penguasaan ilmu syarak yang mantap, lahir pada ketika ini, pada zaman ini. Dan juga mazhab-mazhab orang Islam pada ketika inilah diasaskan. Pada zaman inilah diasaskan. Dan zaman ataupun fasa keempat ni disebut ataupun kita namakan sebagai zaman keemasan fiqh. Zaman penulisan. Pada ketika ini banyak ulama semua menulis buku berbagai-bagai. Dan juga zaman lahirnya ramai mujtahidin. Ramai orang-orang yang boleh berijtihad. Ramai pada ketika ini, ramai. Sebab kita kata tadi, jenis-jenis fiqh tadi, mujtahidin adalah orang yang boleh berijtihad dalam masalah-masalah fiqh. Okey.
Okey. Punca kegemilangan kan. Kenapa pada zaman atau pada zaman ke fasa keempat ni kita katakan sebagai fasa yang keemasan kan? Kenapa? Apa punca dia boleh jadi sampai macam tu sekalian? Yang pertama ialah bantuan daripada Khulafa' Abbasiyin kan? Khulafa' Abbasiyin mereka memberi fokus pada ulama kan? Kalau kita biasa dengar kisah-kisah tentang Harun Ar-Rashid dan sebagainya, mereka memberi gaji yang banyak pada penterjemah ilmu. So mereka buat pustakaan dan sebagainya. So ulama ataupun khulafa' pemimpin pemerintah pada ketika itu, Khulafa' Abbasiyin memberi fokus kepada fiqh dan fuqaha, pada ilmu fiqh dan juga pada orang yang faqih tadi kan. Orang yang faqih tadi untuk dia keluarkan masalah fiqh, untuk dia beristimbat dan sebagainya. So peranan pemerintah pada ketika itu telah menyebabkan zaman ini menjadi zaman yang gemilang dari sudut perkembangan fiqh. Okey, yang kedua ialah berkembangnya negara Islaman. Berkembangnya daulah Islamiah itu yang bermula daripada Spanyol sampailah ke China kan. Dan bila daulah Islamiah berkembang begitu luas daripada Spanyol ke China. So ada pelbagai-bagai daripada Spanyol ke China, ada pelbagai-bagai adat, ada pelbagai-bagai cara hidup, ada pelbagai-bagai budaya. So setiap itu perlu pada hukum. So dengan berkembang luasnya ini banyaklah istiad-istiad baru. Dengan tadi awalnya mereka ni ada jenis, seperti kita lahir jenis kan. So jenis-jenis ini lahir disebabkan oleh keadaan yang sekian. Keadaan yang berkembang. Negara Islam berkembang sangat luas, ada banyak adat, ada banyak budaya. So kita nak tengok hukum apa. Ini boleh ke tak boleh? Hukum menari sebelum kahwin ni boleh ke tak boleh? Hukum pakai inai ni boleh tak boleh? Semua. So perkembangan, dia jadi perkembangan fiqh pada ketika itu. Sebab berkembang luasnya negara Islam. Okey. Yang seterusnya ialah lahirnya mujtahidin yang mantap penguasaan fiqhnya. Bila keadaan tadi sekian-sekian, akhirnya lahir orang-orang yang punyai penguasaan ilmu syarak, menguasai pemahaman Islam yang baik, dan lahirnya mujtahidin, orang yang boleh mengeluarkan hukum dengan mantap, yang ada penguasaan fiqh yang mantap, keluar pada ketika ini, lahir ramai. Dan seterusnya dia tahu juga pada ketika inilah adanya mazhab-mazhab ataupun cara istinbat hukum lahir pada ketika ini. Ada cara istinbat hukum Imam Syafi'i kan. Ada istinbat hukum Imam Syafi'i, cara Imam Syafi'i. Ada kaedah usul fiqh yang Imam Hanafi kan. So lahir pada ketika ini mazhab orang Islam tu lahir. Okey, ini cara usul fiqh, kaedah usul fiqh Imam Syafi'i. Ini kaedah usul fiqh Imam Hanafi kan. Dan pada ketika ini juga, pada masa ini juga hadis telah dicatat. Tadi pada fasa ketiga Khalifah Umar Abdul Aziz dah bagi arahan tapi tak sempat buat lagi. Dan pada ketika ini hadis telah dicatat dan juga sekali sebab ni pada ketika ini adalah zaman-zaman genius zaman orang genius fiqh. Dan pada ketika ini kita ada juga ilmu rijal tu ilmu nak tahu taraf orang ni, perawi hadis ni boleh dipercayai atau tidak. Ada sejarah menipu ke tak? Dia ni kuat ingatan ke tak? Ke dia lupa-lupa nyanyuk ke macam mana? So pada ketika ini juga hadis telah dicatat dan diketahui tarafnya. Hadis ni hadis hasan ke? Hadis ni hadis maudhu' ke? Hadis ni hadis sahih ke? Dan sebagainya. Okey. Kemudiannya ialah fasa kelima. Fasa kelima yang bermula pada akhir fasa keempat ataupun pertengahan kurun ke-4 sehinggalah tahun 656 ketika jatuhnya kota Baghdad. Okey, zaman ini zaman yang mana fuqaha ataupun orang yang punyai ilmu fiqh mereka cenderung kepada taklid. Taklid ni ialah kita ikut je tanpa tahu apa-apa kan. Ikut je. Kita tak buat yang baru, kita ikut taklid. Pada zaman ini jugalah berlaku satu perkara iaitu ruang ijtihad itu ditutup. Ruang ijtihad itu ditutup.
Dan zaman ini juga, kalau tadi fasa keempat kita panggil Asrul Zahabi, Asrul Tadwin, zaman keemasan, zaman penulisan, zaman lahirnya jenis-jenis fiqh, zaman lahirnya orang-orang yang mencatat hadis, yang mengetahui taraf-taraf hadis. Dan fasa kelima ini ialah fasa yang disebut sebagai zaman kemajestuhan fiqh. So pada ketika ini, sebab apa dia panggil zaman kemajestuhan fiqh? Sebab mereka ni sudah tidak lagi mengeluarkan ataupun mengeluarkan hukum hakam baru, kerana kegemilangan yang ada pada fasa keempat tadi. So mereka banyak, benda dah ada. Ada pula Ahlul Ra'yu pada ketika itu buat fiqh iftiradi tadi. Kalau masalah ni berlaku macam ni. Kemudian masa fasa kelima berlaku masalah sekian-sekian dan hukum pun telah disediakan pada fasa keempat. So mereka lebih cenderung pada taklid dan ruang ijtihad ditutup pada ketika itu. Okey. Seterusnya, kenapa para fuqaha pada zaman fasa kelima ini mereka cenderung untuk taklid? Padahal mereka ini adalah fuqaha, mereka mampu je untuk mengeluarkan hukum sebagaimana orang-orang yang berada di zaman gemilang tadi, pada zaman keempat tadi, fasa keempat tadi, mengeluarkan hukum tentang masalah-masalah yang berlaku. Mereka pun mampu, mereka pun fuqaha. Tapi kenapa pada ketika ini mereka memilih untuk ikut je hukum hakam yang ada? Kenapa mereka cenderung untuk taklid je? Ada beberapa sebab, ada 3 sebab. Yang pertama, lemahnya politik Khulafa' Abbasiyin pada ketika itu. So mereka ni tidak diberi fokus oleh khulafa, dan mereka pun tak ada satu semangat ataupun satu momentum, satu sebab untuk mereka terus mengeluarkan hukum hakam untuk mereka terus. Kalau dulu zaman fasa keempat tadi bagaimana kita tengok para Khalifah Abbasiyah mereka minta pada satu ulama nama dia Abu Yusuf untuk keluarkan hukum hakam tentang harta kerajaan. Maka keluarlah Abu Yusuf kitab yang diberi nama Al-Kharaj. Itu yang berlaku masa zaman kegemilangan tadi, Asrul Zahabi tadi, fasa keempat tadi. So ulama diberi fokus. Okey, sekarang ni para khalifah mendekati para ulama dan ulama tolong keluarkan buku tentang masalah sekian-sekian. Maka ulama pun keluarkan buku. Mereka ini diberi fokus. Kalau pada zaman fasa kelima ni, politik Khulafa' Abbasiyin ni menyebabkan lemahnya, jatuhnya industri ataupun bidang fiqh ni. Yang kedua, mazhab telah sempurna. Mereka rasa macam mazhab dah ada semua, so kita tak perlu untuk susah payah. Benda dah ada. So sebab tu dengan apa yang kita kata tadi, fiqh iftiradi, benda yang tak berlaku masa zaman dulu dan dijangka akan berlaku zaman akan datang pun telah disediakan hukum dia. Mazhab-mazhab telah sempurna. So buat apa lagi kita nak susah? Benda dah ada. Terus je buat. Ikut je, benda dah ada, ulama dah ada. Yang ketiga ialah mereka kurang keyakinan diri dengan ilmu yang ada. Dengan lahirnya generasi-generasi pada ketika itu, jenis-jenis fiqh yang zaman fasa keempat tu, dan mereka ni lahir bukan lahir saja. Zaman fasa keempat tadi kita sebut sebagai Asrul Tadwin, zaman penulisan. Mereka lahir dengan kitab-kitab yang pelbagai. Fiqh jenis-jenis fiqh ni keluar bukan sebagai jenis semata-mata, tapi mereka melahirkan kitab-kitab, menulis kitab-kitab yang pelbagai. Akhirnya mereka, ulama ataupun fuqaha yang berada pada fasa kelima, merasa segan, merasa kurang keyakinan diri, merasa macam, aku tak boleh, kalau aku tulis kitab pun aku tak boleh lawan buku yang telah ditulis oleh ulama dulu, ataupun tak ada guna pun aku tulis buku tu, So mereka merasa kurang keyakinan diri. Akhirnya mereka pilih untuk taklid je, untuk ikut je apa yang telah ada. Okey, seterusnya. Bab dalam ni juga berlaku ialah pintu ataupun ruang ijtihad itu ditutup. Ulama tutup ruang ijtihad. Sebab apa? Sebab apa berlakunya benda macam ni? Bila ramai, orang dah ramai ataupun zaman makin jauh ataupun orang ramai, bukan semua orang punya kemampuan untuk memahami nas, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sebaiknya untuk mereka keluarkan fatwa, untuk mereka berijtihad. Jadi ulama pada ketika ini takut bahawa bila mereka ni berfatwa sesuka hati, takut mengeluarkan fatwa yang salah. So akhirnya ruang untuk mengelakkan masalah yang lebih besar, so mereka menutup ruang ijtihad. Menutup ruang ijtihad. Seterusnya, mereka bukan tutup untuk secara qat'i ataupun tutup terus.
pintu ijtihad masih lagi terbuka. Cumanya mereka disebut tutup ialah mereka meletakkan syarat yang ketat untuk membolehkan seorang itu berijtihad. So, bila orang ni tak cukup syarat, bila orang tak cukup syarat untuk mengeluarkan ijtihad, kalau dia berijtihad, maka haram, tak boleh. Tak boleh dia nak berijtihad. So, orang yang nak berijtihad, mesti orang yang cukup syarat, supaya kita nak hasil yang keluar ialah hasil sumber hukum yang betul. Bukan yang main pakai sekati ikut nafsu je. So, kita nak ada syarat, ada kelayakan, baru boleh ijtihad. Kalau tidak, tak payah. Tak boleh ijtihad. Tak ada kelayakan pun. Dan haram untuk dia berijtihad. Okey. Jadi, masa zaman kita panggil zaman kejatuhan ilmu fiqh ni, fasa kelima ni, so kita tak nampak sangat peranan yang dimainkan oleh ulama' pada ketika ni. Tapi sebenarnya ada kerja-kerja yang telah mereka lakukan, dan sudah pastinya Abdul Karim Zaidan kata confirm mereka ini memberi sumbangan yang sangat besar dalam keadaan ataupun dalam masa ini, dalam fasa ke-5 ni. Apa yang mereka lakukan? Satu ialah menjelaskan hukum akam yang telah diletakkan oleh imam mereka. So bila dia orang pilih untuk taklid, so benda dah ada, kita ikut je. Dan taklid tak boleh. Taklid ni bukan boleh kita ikut tanpa tahu dalil. Jadi tugas ulama pada ketika ini, mereka bagi tahu okey, hukum yang untuk perkara ini ialah sekian-sekian. Sebab apa mereka jelaskan? Jelaskan. So itu tugas mereka, bagi tahu. Bukan supaya kita tak nak orang taklid buta. Orang ikut je tanpa tahu dalil. Kita nak ada penerangan. Kenapa sekian-sekian? Maka inilah tugas ulama pada ketika itu. Kedua, mereka juga menyempurnakan. Mereka juga ada sumbangan sendiri. Menyiapkan kaedah-kaedah istinbat yang telah digariskan oleh imam mereka. Oleh Imam Hanafi, oleh Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Dalam masalah-masalah furu'. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, imam-imam yang telah buat ilmu usul fiqh, yang telah menggariskan kaedah ilmu usul fiqh, mereka meletakkan kaedah-kaedah umum. Dan ulama' pada masa ini, mereka menyempurnakan kaedah-kaedah umum yang telah diletakkan oleh imam-imam tadi dalam masalah-masalah yang kecil-kecil. Masalah-masalah yang furu'. Masalah-masalah yang berada bawah-bawah tu kan. Bawah-bawah kaedah-kaedah besar tu. So mereka menyempurnakan apa yang telah ditinggalkan oleh imam-imam tadi. Ketiga, seterusnya ulama' pada ketika ini juga dia melakukan satu proses yang kita panggil tarjih, ataupun proses mencari pandangan mana yang paling tepat. Pandangan mana yang paling tepat. Masa ni, okey, ada banyak kaul. Ada Imam Hanafi kata sekian-sekian. Ada Imam Syafi'i kata sekian-sekian. Ada Imam Hanbali kata sekian-sekian. Imam Zahiri, Imam bagai-bagai, Baydawi semua kata sekian-sekian. So, ulama' pada ketika ini, okey, kita ada banyak pendapat. So, kita nak tarjih, kita nak rajihkan. Kita nak pilih mana yang terbaik. Dalil mana yang paling kuat. Pendapat yang rajih inilah pendapat yang dalilnya paling kuat. So, ulama' pada ketika ini berlaku benda tu kan. Ulama' tengok, okey, pandangan ni yang paling tepat. Pandangan ni yang paling tepat. Sebab dia sekian. Yang seterusnya, mereka juga melakukan penyusunan mazhab. Fiqh mazhab tu disusun. Disusun menjadi kemas. Dia orang susun fiqh mazhab tu. Mereka terangkan apa mutlak muqayyadnya dan sebagainya lah. Okey. So, ulama' ni walaupun kita panggil zaman ini zaman kemelesetan fiqh, tapi ulama' pada ketika ini melakukan satu tugas yang sangat memberi sumbangan kepada perkembangan fiqh. Walaupun kita panggil fasa ini adalah fasa penurunan, fasa kemelesetan, tapi mereka telah menyempurnakan kaedah-kaedah istinbat hukum. Mereka telah menjelaskan hukum akam supaya masyarakat tidak taklid buta. Mereka telah buat rajih. Mereka mencari pandangan yang terbaik, pandangan yang paling kuat dalilnya, dan juga menyusun fiqh mazhab tu kan. Okay. Seterusnya ialah fasa yang terakhir. Fasa ke-6 yang bermula setelah berakhirnya fasa yang ke-5 tadi, sehingga sekarang kan, sehingga sekarang masih lagi berlangsung sehingga sekarang, dan kita berada di fasa yang ke-6. Okey, pada ketika ini ada beberapa perkara ataupun ada beberapa benda yang telah berlaku di sepanjang fasa yang ke-6 ni. Yang pertama ialah penulisan matan.
ulama-ulama yang ada di fasa ke-6 ni, atau sampailah ulama-ulama sekarang, mereka telah menulis matan daripada kitab-kitab besar. Ulama-ulama yang tulis kitab-kitab besar, akhirnya ulama pada fasa ke-6 meringkaskan ilmu-ilmu ini dalam satu matan. Dalam satu matan. Matan ni apa? Faham kan? Matan lah kan? Matan. Maksudnya ringkasan lah. Ringkasan. Mereka buat satu matan. Dan mereka syarah melalui matan ni kan? Mereka syarah melalui matan. Okey. Juga yang berlaku pada fasa ke-6 ialah penulisan kitab-kitab fatwa. Pada ketika ini, berlakunya pembukuan fatwa. Fatwa. So, senang orang nak cari. Okey, masalah apa? Masalah solat, masalah puasa, semua dah ada fatwa sekian-sekian. Contoh yang ada ialah Majmu' Fatawa Imam Ibn Taymiyah. Itu yang telah dibukukan pada fasa ke-6. Seterusnya, ialah yang menarik, perundangan yang tidak pernah berlaku pada fasa-fasa yang sebelum ni. Fasa-fasa sebelum ni tak pernah berlaku. So, bagaimana fiqh ataupun ilmu-ilmu fiqh ni berlaku pada zaman fasa ke-6 ni, mereka ataupun ilmu fiqh ni telah dimasukkan sebagai undang-undang. Dimasukkan sebagai undang-undang. Contohnya apa yang berlaku dekat negara-negara Arab kan. Contoh Mesir, Iraq, Tunis kan. Mereka buat hukum tentang masalah nafkah. Masalah nafkah dan masalah iddah masuk sekali dalam diorang punya undang-undang. Ikut pandangan ulama. Ikut pandangan ulama, ikut ilmu fiqh. Dan juga banyak lagi masalah-masalah lain, masalah terutamanya masalah-masalah ahwal syakhsiyah, masalah-masalah nikah, masalah-masalah cerai, masalah-masalah hak penjagaan anak, masalah miras, masalah pembahagian harta, faraid dan sebagainya telah dikanunkan, telah dijadikan undang-undang bagi satu-satu negara tu. Itu perkembangan yang sangat baik pada fasa ke-6 ni. Dan seterusnya ialah perkembangan yang berlaku sehingga hari ini, kita panggil perkembangan fiqh moden yang masih lagi berlaku sehingga sekarang. Kita lihat bahawa, ataupun Abdul Qadir Zaidan meletakkan, dia nampak bahawa ilmu fiqh sekarang sedang berkembang dengan sangat baik, dan dia mengharapkan supaya ianya terus kekal pada momentum ini dan akan dikembangkan lagi. Sebab dia nampak apa yang berlaku, ilmu fiqh ni pada ketika ini, pada fasa ini, pada sekarang ini sedang dikembangkan melalui jalan ataupun cara pembelajaran di universiti. Cara pembelajaran di universiti. So di universiti orang berbincang tentang ilmu-ilmu fiqh yang pelbagai. Orang buat kajian ataupun buat tesis kan? Buat penulisan, tulis buku macam-macam kan? Untuk membincangkan masalah fiqh ni pada fasa-fasa sekarang ni. Dan ini ialah fasa yang kita panggil sebagai fasa perkembangan moden lah kan? Kita ilmu ini berkembang dengan baik pada zaman kita sekarang ni. Sekarang ni lah kan? Sekarang ni melalui pembelajaran, sama ada pembelajaran di sekolah ataupun universiti dan sebagainya lah, dan sebagainya. Okey, alhamdulillah kan. So pembentangan kita hari ni sampai sini je kan. 4 fasa daripada fasa ke-3 dan fasa ke-6 yang masih lagi berlangsung, dan kita juga berada dalam fasa ke-6. Kita tengok macam mana perkembangan permasalahan-permasalahan yang berlaku pada fasa ke-3, kemudian diteruskan lagi peningkatan pada fasa ke-4 sebagai fasa keemasan bagi ilmu fiqh kan? Keluar jenis-jenis fiqh, keluar kitab-kitab fiqh yang berbagai, kemudian sedikit merudum kan? Pada fasa ke-4 kan? Dan sebenarnya ulama pada fasa ke-4 memberi sumbangan yang sangat besar, itu. Fasa ke-4 meningkat, fasa ke-5 merudum, dan akhirnya sekarang kita berada fasa ke-6 kembali meningkat dan perlu untuk kekalkan momentum keilmuan tersebut kan. Wallahu ta'ala alam kan. Mungkin ada apa-apa ni lah kot kan, persoalan ke haulal mawdu' lah tentang sekitar tajuk hari ni. Silalah kalau ada apa-apa. Okey, jadi kita buka pada apa-apa soalan. Pada siapa-siapa yang masuk waktu tengah-tengah sesi ni, ataupun ada mungkin sikit kesukaran nak fahami tajuk dengan baik, insya-Allah lepas ni
pihak kami akan sediakan juga rakaman, bukan setakat sesi ni, tapi juga sesi-sesi yang lepas. Tapi buat masa ni, apa-apa persoalan setakat ni dipersilakan. Apa-apa soalan boleh tanya di ruang komen. Okey. Empat-empat imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, mereka berada dalam fasa yang sama, kan? Pada fasa yang sama, fasa ni pada fasa yang Abdul Karim Zaidan letak ni lah, pada zaman kegemilangan tadi, pada fasa ke-4. Fasa ke-4, kan. Tapi mereka bukan pada tahun yang samalah, kan. Mereka tahun berasing, tapi fasa besar tu, sebab fasa ke-4 tu kalau kita tengok daripada tahun tahun berapa ni? Fasa ke-4 daripada awal kurun ke-2, kan. Maksudnya tahun 200 Hijrah tu sehinggalah ke tahun 300 lebih, kan. 300 lebih tu. Lebih tu. Dari sudut fasanya dia berada di fasa yang sama, kan. Tapi fasa yang diletakkan oleh inilah, oleh Abdul Karim Zaidan, tapi tahun tu berbeza lah. Tahun tu berbeza. Lagi soalan dari saya, Ustaz. Tu Ustaz, ada soalan lagi. Tengok kat ruang komen, Ustaz. Berapa yang salah dapat? Tapi satu-satu dulu lah. Yang saudari Farah punya soalan tu, dia ada kejutan sikit. Milih dan mencampur aduk antara mazhab Islam. Okey. Okey, dalam masalah ni, kan, dalam masalah apa, kita campur, kan. Masalah ni kita ambil pandangan orang ni. Masalah masalah yang lain pula ambil pendapat imam yang lain pula, kan. Dalam masalah ni sebenarnya kalau kita punya pemahaman yang baik ataupun kita ada ilmu yang banyak, ilmu yang sesuai, dan kita adalah ulama, misal kata, kan, kita adalah ulama, maka kita ada masalah. Kita nak pakai mazhab yang mana pun. Sebab kita tahu dalil setiap benda yang kita buat tu. Kenapa kita buat sekian-sekian, kita tahu dalil sekian-sekian. Kenapa kita dalam hal ni kita pilih untuk buat cara ni, dalilnya sekian-sekian. Kita tahu. Tapi untuk orang-orang biasa, kan, untuk orang-orang biasa macam kita, kan, macam kita orang biasa, biasanya kita akan pilih satu mazhab, kan, dan pakai pendapat mazhab tu. Kan, sebab kita
orang yang ikut kan, kita tak tahu, so kita ikut je lah, ikut dia. Kita ikut, katalah kita kat Malaysia Imam Syafi'i. So kita ikut dia Imam Syafi'i kan, sekian-sekian. Kecuali dalam masalah-masalah yang membawa kepada kesusahan ataupun membawa kepada masalah bagi kita. Contoh macam kita selalu pergi umrah ataupun pergi haji, kita pakai mazhab Hanafi kan. Kalau tidak, kalau pakai mazhab Syafi'i, bersentuh kulit masa tawaf haram kan. Jadi haram, batal wuduk nanti, dah tak boleh nak tawaf, kena ambil wuduk balik. So dalam hal yang susah macam tu, kita ambil lah pandangan-pandangan imam lain. Tapi secara umum, kalau kita nak jawab secara umum, maksudnya bila kita orang biasa, kita ialah orang biasa kan, kita ikut je kan. Macam mana mazhab tu secara keseluruhan kan. Sebab kita nak ambil pandangan sini, pandangan sana, pandangan situ, kita pun tak tahu kan. Kenapa kita ambil pandangan Hanafi? Sebab apa? Kenapa kita ambil pandangan Syafi'i? Kita pun tak tahu sebab apa. Apa sebab dia? Kenapa pandangan ini lebih kuat? Kenapa pandangan itu lebih lemah? Kita tak tahu. Jadi kita orang yang ikut, orang biasa, kita ambil je secara keseluruhan. Kalau dia memang kawasan tu mazhab Hanafi, pakai je mazhab Hanafi. Kalau kita memang mazhab Syafi'i, pakai je mazhab Syafi'i kan. Tapi kalau orang-orang yang ilmu mantap kan, macam syekh-syekh ataupun macam Dr. Abdul Karim Zaidan ataupun macam ulama-ulama besar dunia, so mereka akan pilih untuk beramal dengan mana yang paling rajih lah. Biasanya dia orang akan okey, dalam masalah ni dia rasa ini paling rajih, dia akan buat tu. Dan setiap ulama tu rajih dia berbeza lah. Mungkin Qardawi kata sekian-sekian, Syekh Hasan kata sekian-sekian, lain, pandangan berbeza. Dan mereka ni tak ada masalah untuk buat macam tu, sebab mereka tahu dalil dan mereka punyai authority untuk berbuat demikian. Buat demikian. Boleh sampai tak jawapan tu? Okey Ustaz. Soalan daripada saya pula. Macam mana? Macam ada satu zaman tu. Oh tu Ustaz, ada soalan yang tak habis jawab lagi. Daripada saudari Farah. Cuba tengok balik dekat ruang komen Ustaz. Sambungan soalan Faraliana. Okey. Apa? Tahun beza secara spesifik itu. Okey, macam ni ya. Tak dapat lagi ya, maksudnya tadi kita yang kita tengah bincang sekarang ni ialah fasa yang Abdul Karim Zaidan letak. Abdul Karim Zaidan letak 6 fasa. Fasa pertama zaman Rasulullah, fasa kedua zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, fasa ketiga daripada lepas zaman Khulafa' Ar-Rasyidin sampailah zaman awal-awal nak jatuh Umayyah. Kan? Awal nak jatuh Umayyah. Kemudian fasa ke-5 zaman kegemilangan dia letak daripada awal kurun kedua sampailah bukan, zaman keempat tadi awal kurun kedua sampailah ke pertengahan kurun keempat kan. So masa zaman keempat ni adalah zaman kegemilangan kan tadi. Dan zaman inilah kita kata lahir tadi imam-imam mazhab tadi kan. Zaman keempat, fasa keempat ni tadi yang fasanya diletakkan oleh Abdul Karim Zaidan. So ana cakap empat-empat imam ini berada dalam fasa yang sama. Maksudnya mereka ni hidup di antara awal kurun kedua tadi sampai pertengahan kurun keempat, mereka berada dalam fatrah tu. Mereka berada dalam kawasan tu. Sebab apa? Kan? Tengok, Imam Hanafi lahir tahun 80. Kan? Kemudian Imam Maliki lahir tahun 93. Kemudian Imam Syafi'i lahir tahun 150. Dan Imam Hanafi lahir tahun 164. So berada dalam kawasan yang tadi tu. Kan? Boleh dapat tak? Berada dalam kawasan yang tadi tu. Sampai tak Ana punya jawapan tu?
Oh, okey. Okey sampai. Okey, apa soalan dalam periwayatan. Okey. Dalam bab apa, bila kita kata jalan periwayatan hadis tadi berkembang dengan sangat banyak, semua orang bercerita tentang hadis, semua orang ada bawa, okey, ini hadis daripada Syahih, ini hadis daripada Suhaib, ini hadis daripada sekian-sekian. So, bila semua orang bercerita tentang hadis, orang yang benci pada Islam, orang yang nak tolak Islam, tak beriman dengan Allah SWT, mereka ni mengeluarkan hadis palsu. So dia keluarkan hadis palsu. Okey, semua orang keluarkan hadis, ni hadis sekian-sekian. Sebab semua orang tengah bercerita tentang hadis, so aku pun nak keluar pasal hadis. So Syahid pun keluarkan hadis palsu. Keluar hadis palsu. Dan orang pun percaya. Orang percaya sebab semua orang tengah bercerita tentang hadis. Semua orang tengah bercerita tadi untuk menyelesaikan masalah fiqh yang berlaku, untuk keluarkan, untuk istinbat hukum. So dalam hal ni, bila banyak sangat periwayatan hadis dan ada ni rentetan daripada orang yang benci Islam buat hadis palsu, maka pada ketika itu ulama susah untuk buat ataupun melambatkan sedikit ulama untuk keluarkan hukum. Sebab ada hadis yang sahih, ada hadis yang palsu, ada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang penipu, ada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ingatan dia kurang, akal dia kurang. So nak tengok dulu. Ada hadis, okey, nak tengok dulu. Hadis ni boleh pakai ke tak, sahih ke tak, maudhu' ke, hasan ke, taraf dia macam mana, dhaif ke, baru boleh keluarkan hukum. So dia jadi lambat sikit dan menyusahkan sikit ulama kan. Kalau semua orang meriwayatkan hadis dengan betul kan, dan semua orang ada kelayakan meriwayatkan hadis, so dia tak ada masalah. Semua hadis yang datang terus boleh keluar hukum, terus boleh keluar hukum. Ni hadis datang kena tengok dulu siapa riwayat, macam mana taraf hadis tu, baru boleh keluarkan hukum. So ulama sedikit ada banyak kerja sikitlah pada ketika tu kan. Okey, sampai tak poin tu? Okey sampai Soalan daripada Ana pula Ustaz. Okey, ada soalan lagi? Dengar Ustaz. Soalan-soalan sebelum Ana balik Malaysia esok ni. Okey. Okay, sementara tak ada soalan tu, Ana nak apa? Baca dua hadis lah kan. Ana nak baca dua hadis sebagai peringatan. Sebab sekarang ni kita ataupun banyak negara Islam sedang berada dalam keadaan konflik kan, ataupun hatta Malaysia sekarang pun ada yang nak turun ke jalan raya sebagainya kan, ada yang tak puas hati itu, tak puas hati ini. So Ana baru-baru ni terbaca satu hadis kan, riwayat Muslim. Rasulullah SAW sebut dalam hadis, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi illa wa qala al-malaku walaka bimithlin. Ma min abdin muslimin, tak ada pun hamba daripada orang Islam. Seorang hamba, orang Islam, abdin muslimin, kitalah hamba Allah SWT, orang Islam, ayyad'u li akhihi, yang berdoa untuk saudaranya, bi zahril ghaibi. Nak tinggal tadi, bi zahril ghaibi, dalam keadaan saudaranya tak tahu. Kadang kita doa sesenyap untuk saudara-saudara kita doa sesenyap untuk ibu bapa kita doa sesenyap untuk kawan-kawan kita, bi zahril ghaibi. Illa wa qala al-malaku, kecuali malaikat akan berkata. Apa malaikat kata? Walaka bimithlin, walaka bimithlin. Dan untuk engkau, malaikat kata, malaikat doakan kita, untuk kau seperti mana yang kau doakan untuk sahabat-sahabat kau tadi. So kekuatan, Ana nak ceritanya maksudnya kekuatan doa bagi orang Islam, kekuatan doa bagi orang Islam tu kan. Dan juga dalam hadis yang lain, kalau kita pernah dengar, ittaqi da'watal mazlum walaysa bainahu wa bainallahi hijaba. Takutlah kamu pada doa orang yang dizalimi. Maka ketahuilah tak ada hijab pun antara dia dengan Allah SWT. Allah akan perkenankan doa dia. So kekuatan kita sebagai orang Islam terletak pada doa. Sebab tu ada patah doa silah mukmin. Doa ini senjata orang Islam. So kita tengok keadaan kita, saudara kita kat Palestin, kita tengok keadaan kita di Syria kan. Kita doa untuk mereka, maka malaikat akan kata pada kita, mereka tak tahu pun kita doakan kan, maka malaikat akan kata kita untuk kita perkara yang sama kan. Allah akan kurniakan kesejahteraan kat kita, dan jangan kita kerekut kan, jangan kita kerekut. Sebab tu Sayyidina Umar bila cerita tentang doa ni, Sayyidina Umar kata, aku tak takut kan? Aku tak takut doa aku ni tidak diterima oleh Allah SWT, aku tak kisah. Tapi apa yang aku takut, Sayyidina Umar kata, bila mana aku
tidak lagi berdoa pada Allah SWT. Dan jangan kita malu ataupun jangan kita malas untuk berdoa pada Allah SWT. Terutamanya diri anak yang cakap lah. Sebab apa? Sebab Allah SWT ni kalau kita minta berapa banyak pun takkan berkurang sedikit pun daripada dia. Tapi kita kalau kita tak minta dengan Allah SWT, maka kita akan jadi orang yang sangat rugi. Orang yang sangat rugi. Wallahu ta'ala alam. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya rasa sampai sini je lah kot kan. Sampai sini je kot. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey. Kita jumpa lagi sesi akan datang. Alhamdulillah sesi kali ni lancar kan. Masalah lah Jordan kan, beza dengan Jepun kan. Beza dengan Jepun. Internet kita pun beza kan. Kadang-kadang hari tu yang lepas dah ready semua, elok lagi 5 minit nak mula, dah testing okey, ready nak mula je, syarikat internet hantar, okey kami tengah buat servis, so semua internet putus kan. So macam tu lah kan keadaan kita yang berbeza. InsyaAllah jarak kita pun jauh kan. Mudah-mudahan apa segala yang kita korbankan mendapat rahmat Allah SWT, dan mudah-mudahan masa yang kita korbankan ini kan, Allah SWT jadikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah kan. Siapa yang berusaha untuk cari ilmu kan, Allah SWT akan permudahkan jalan dia untuk ke syurga insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi pada sesi akan datang insya-Allah. Haji Memushite betul kan nak sebut? Okey, Haji Memushite insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khair diucapkan pada saudara menceramah kita, Ustaz Haji Memushite insya-Allah. Jumpa lagi. Jadi kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Terima kasih diucapkan pada semua para peserta kerana kesediaan untuk hadir pada sesi kita pada kali ini. Siri-siri yang sebelum ni juga boleh didapati di page Facebook kami dan juga di website Isma Jepun. Wallahu'alam. Moga-moga baki-baki masa sebelum bulan Ramadan ni juga dapat kita manfaatkan dengan sebaiknya. Itu saja untuk sesi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.